Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia dan kasih sayang daripada Allah dapat kita sama-sama pada petang ni dalam majlis iftar bersama dengan muallaf, saudara kita non-muslim, seterusnya muslimin, muslimat, yang mana majlis ini telah dijayakan oleh OCM bersama dengan pihak masjid dan juga Perkim. Dan saya diminta pada petang ni, sebenarnya tazkirah pada petang ni akan disampaikan oleh Sahibus Samahah Datuk Mufti sebenarnya, tapi beliau meminta untuk menggantikan, dan tajuk seperti mana yang telah diberikan ialah sebaik-baik manusia. Jadi dengan sebab audien kita ni ada bukan semua Muslim, saya difahamkan ada yang muallaf yang baru peluk Islam dan juga ada yang non-Muslim, ada daripada saudara kita daripada Kristian dan juga agama lain beberapanya. Jadi sebelum saya bercakap sampai tazkirah ni maksud dia peringatan lah. Ini bahasa Arab untuk kata apa, saudara-saudara kita yang non-Muslim ni lah. Sebelum saya bercakap tentang tajuk sebaik-baik manusia ni, saya ingin meraihkan dulu kepelbagaian yang ada di kalangan audien ataupun pendengar pada petang ni. Dan meraihkan kepelbagaian ni pun dituntut dalam agama Islam tu sendiri, dia ada. Saya dapat maklumat ramai yang non-Muslim ni Kristian. Jadi sebelum pada tu, saya nak kongsi dulu. Dalam Al-Quran yang merupakan kitab pegangan bagi orang Islam, banyak ayat-ayat Quran ni ataupun verses dalam Quran ni mengajak untuk mencari titik persamaan dalam bab kebaikan. Tak kira orang tu agama apa pun. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita baca Quran, yang non-Muslim pun boleh rujuk, boleh buka surah yang keempat, surah yang ketiga, dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah tu nama dia Ali Imran, keluarga Imran. Ayat yang ke-64, Tuhan kata, Allah Ta'ala kata, bahasa Arab dia bunyi dia, Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab. Ahli kitab, biasanya ayat Quran bila mana dia sebut ahli kitab, dia merujuk kepada Judaism ataupun Yahudi dan juga Kristian. Katakanlah wahai ahli kitab, ta'alau maksudnya datanglah, ila kalimatin sawa, datanglah bersama kami, iaitu dengan orang Islam, pada perkataan yang sama, maknanya yang ada titik persamaan. Sawa'im bainana wa bainakum, perkataan itu ada titik persamaan antara kita dan juga antara kamu. Jadi ini ayat yang Tuhan turunkan dan orang Islam semua baca ayat ni, menunjukkan pada kita bahawasanya agama Islam ialah agama yang meraihkan titik-titik persamaan, terutamanya dalam bab kemanusiaan. Dan bahkan dalam Al-Quran tu sendiri menyebut dengan jelas, ada beberapa agama-agama di dunia ni
yang rapat dengan orang Islam, antaranya Kristian. Ini kita boleh tengok dalam surah Al-Ma'idah. Kita boleh cari dalam Quran. Al-Ma'idah ni maksud dia hidangan makanan. Ayat yang ke-60, 72, 82. Tuhan kata, saya baca yang Arab, nanti saya terjemah. Tuhan kata, walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Tuhan kata, kamu akan dapati orang yang paling dekat rasa kasih sayang. Mawaddah tu maksud dia kasih sayang. Lilladzina amanu, terhadap orang beriman. Alladzi, ialah qalu, mereka yang mengatakan inna nasara, kami ini Kristian. Maksud dia, walaupun ayat ni dia cerita khusus tentang satu kisah, iaitu kisah bagaimana para sahabat pergi berhijrah. Sahabat Nabi, Prophet Muhammad, sahabat Nabi, waktu Nabi ni berada di Mekah, sebelum Nabi berhijrah berpindah ke Madinah, Nabi suruh beberapa orang sahabat dia untuk berhijrah ke Habsyah, Ethiopia. Waktu tu Raja Habsyah ialah yang bernama dengan Ashamah An-Najashi. Dia Kristian. Ayat ni turun pada dia. Tuhan kata, kamu akan dapati orang Islam yang paling rapat dengan kamu ialah orang yang kata dia ialah Kristian. Sebab apa Tuhan kata macam tu? Sebab banyak benda yang diimani oleh orang Kristian ni hampir sama dengan yang diimani oleh orang Islam. Banyak perkara. Cuma kita berbeza pada 2-3 bab utama. Okay. Cuma nak sebutnya nama-nama para nabi, profet ni tak jauh dengan apa yang diketahui oleh orang Islam. Kalau orang Islam kenal Nabi Isa, orang Kristian kenal dengan Jesus. Kalau orang Islam kenal Ibrahim, orang Kristian Abraham, Jacob, Yaqub dan lain-lain. Nak sebut pada kita bahawasanya banyak maklumat kita ni tak lari jauh. Sebab itulah kita boleh duduk dan kita tidaklah, orang kata apa, nak bercakap pada benda-benda yang sensitif, tapi nak sebut bahawasanya dalam kitab Tuhan ini ada disebut peruntukan tentang orang yang bukan agama lain, dan kita boleh berurusan dengan mereka. Tidak ada dalam agama Islam ni yang membentuk benteng, buat benteng, tak boleh berurusan langsung. Sebab tu hari ni kita beri peluang kepada sahabat-sahabat kita yang non-Muslim ni untuk duduk sekali dalam masjid, untuk dengar perkongsian dan ikut sekali majlis kita, dan akan tengok apa yang sebenarnya orang Islam buat, yang mungkin tempat lain tak buat macam ni. Alhamdulillah di Perlis ni kita boleh buat, kita undang mereka untuk dia orang dengar. Okay. Selain pada tu, sahabat-sahabat yang baru memeluk Islam dan juga sahabat-sahabat yang dah Muslim. Okay. Jadi tajuk yang diberi tadi ialah sebaik-baik manusia. Okay. Kita bercakap luar daripada ruang lingkup agama dulu. Luar dulu. Tak nak bercakap ikut agama lagi. Nak bercakap ikut kefahaman umum manusia. Bila mana kita kata kita kempen orang untuk jadi baik ni, ianya ialah satu benda yang dipersetujui oleh semua agama. Tidak ada agama yang menentang satu orang tu dia nak jadi orang yang baik. Dia nak jadi orang yang suka tolong orang. Dia nak jadi orang yang ambil berat tentang hal orang lain. Orang yang sangat, dalam istilah kita kata orang tu baik. Ini benda yang kita kena tahu dulu. Semua agama bersetuju tentang bab ni. Semua agama menyuruh ataupun suka kepada orang yang suka tolong orang, suka bantu orang. Dan ini ialah kita kira nilai-nilai murni yang ada pada mana-mana fahaman manusia pun dia bersetuju dengan bab ni. Hatta kita tanya pada orang yang jahat pun, kalau dia nak buat apa-apa urusan, dia lebih suka berurusan dengan orang yang baik, tak kiralah dia agama apa pun. Okay. Jadi ini benda yang kita kena cari titik pertemuan dulu, bahawasanya manusia yang baik itu disukai oleh semua orang, semua agama. Tak kiralah dia tu daripada agama apa, tak kiralah dia tu daripada fahaman apa, hatta dia tak ada agama pun, hingga dia tak ada agama pun, dia setuju orang yang baik itulah orang yang paling bagus, orang yang paling disukai oleh manusia. Okay. Jadi ini benda yang
kita nak cerita tentang ni pada petang ni. Okay. Jadi itu kita dah setuju dulu. Kita setuju semua orang baik ni disukai. Okay. Sekarang ni saya nak sebut daripada apa yang difahami, apa yang diajari oleh Islam tu pula. Okay. Dalam Islam, Nabi SAW menekankan isu jadi baik ni. Nabi sendiri, Prophet Muhammad ni, dia kempen juga manusia untuk jadi baik. Macam juga Jesus dalam agama Kristian, dia kempen manusia untuk jadi baik. Benda yang sama saja. Okay. Saya nak bawakan satu hadis. Okay. Yang mana hadis ni maksudnya kata-kata Nabi lah, ataupun perkataan yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad tu sendiri. Okay. Yang mana hadis ni telah diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dia ni anak kepada Umar Al-Khattab. Dua-dua orang tu sahabat. Dia pun sahabat, ayah dia pun sahabat Nabi. Okay. Dia kata, satu hari datang satu orang lelaki bertanya pada Nabi tentang satu soalan. Datang jumpa Nabi Muhammad, tanya satu soalan. Soalan apa dia tanya? Dia tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah. Manusia manakah yang paling Tuhan suka? Tuhan sayang ni orang macam mana? Orang macam mana yang Tuhan sayang? Lalu Nabi Muhammad ni dia jawab. Dia kata, ahabbun nasi ilallah, yang paling Tuhan sayang, yang paling Tuhan suka ialah anfa'uhum linnas, orang yang suka beri kebaikan pada orang. Itu yang Nabi Muhammad sebut. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada umat dia. Orang yang paling Tuhan sayang, orang yang paling manusia sekaliannya pun sayang, hatta binatang pun sayang orang macam ni, ialah orang yang banyak beri manfaat kepada sesama manusia. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok, poin pertama yang disebut oleh Nabi. Okay. Kemudian Nabi sambung lagi perkataan tu disambung lagi. Wa ahabbul a'mal, dan amalan yang paling baik di sisi Allah Azza wa Jalla ni, kata Nabi, sururun tadkhalahu ala muslim, orang yang suka memasukkan perasaan gembira ke dalam hati orang lain, suka gembirakan orang. Ini ialah ajaran yang diajar oleh Nabi. Nabi kata sebaik-baik manusia yang suka beri manfaat pada orang. Contoh manfaat tu Nabi detailkan. Yang pertama Nabi kata, yang pertama utusan Tuhan ni kata, orang yang suka gembirakan orang. Orang tu bersedih, dia pergi gembirakan. Dia gunalah macam-macam kaedah kepandaian yang dia ada sehingga dia boleh menggembirakan orang tu. Okay. Itu yang pertama Nabi sebut. Okay. Kemudian yang kedua, Nabi kata takshifu anhu kurbah, ataupun orang yang suka tolong orang yang kena kesusahan, dia cuba keluarkan orang tu daripada kesusahan. Itu yang kedua Nabi kata. Yang ketiga, au taqdiya anhu dainan, ataupun orang yang baik itu ialah orang yang bila mana dia dengar satu orang berhutang, dia pinjam duit dengan orang tak boleh nak bayar, maka dia tunaikan hutang tu, maknanya dia tolong bayar untuk orang hutang tersebut. Ini contoh orang-orang yang baik. Okay. Kemudian yang seterusnya Nabi kata, au tatruda anhu jaw'an, ataupun orang yang baik ini ialah orang yang beri makan kepada orang yang lapar. Beri makan pada orang yang lapar. Kemudian Nabi sebut yang penghabisan dalam hadis ni. Nabi kata, wali an amshiya ma'a akhi fi hajah. Kata Nabi, wali an amshiya ma'a akhi fi hajah, dan orang yang baik itu ialah orang yang sanggup berjalan keluar rumah untuk apa? Cari mana-mana orang yang perlukan bantuan. Cari mana-mana orang yang perlukan bantuan. Cari orang-orang yang susah ni dia cari. Lalu Nabi kata, ahabbu ilayya, lebih aku suka, min an a'takifa
berbanding orang yang duduk di masjid beriktikaf buat ibadat fi hadzal masjid, di masjid ini, iaitu masjid Nabi di Madinah Al-Munawwarah, syahran, selama sebulan. Hadis ni riwayat At-Tabarani dalam kitab dia Mu'jam Al-Awsat dan juga Mu'jam As-Saghir. Ni nama kitab hadis lah. At-Tabarani tu nama scholars ataupun ulama dalam bidang hadis, dalam bidang ilmu periwayatan hadis ni. Okay. Dalam hadis yang kita dengar tadi tu, kata-kata pesuruh Tuhan tadi tu, kita dengar Nabi ni dia senaraikan contoh orang baik, dan Nabi telah beri satu indikator, satu kayu ukur. Orang yang buat baik ni lebih baik daripada orang yang beribadah seorang diri. Kalau kita ulang sekali lagi, Nabi kata orang yang buat baik tu apa dia? Yang pertama, orang yang suka masukkan perasaan gembira, suka gembirakan orang, bagi orang happy. Ini orang baik, Nabi kata. Tuhan suka, manusia pun suka orang macam ni. Okay. Kemudian yang kedua, Nabi kata takshifu anhu kurbah. Orang yang bila mana dia tengok orang kena malapetaka, kena ujian, dia cuba nak tolong orang tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, taqdi anhu dainan. Orang yang bila mana dengar satu orang dibelit hutang, dia berusaha untuk keluarkan orang tu daripada masalah hutang. Maknanya dia cuba suruh ataupun cuba cari jalan boleh tolong bayarkan hutang orang tu. Okay. Dan yang seterusnya Nabi kata tatrud anhu jaw'an, orang yang tidak menyebabkan satu orang tu lapar. Maknanya dengar saja orang tak cukup makan, dia tolong orang tu. Dan orang yang cari hari-hari dia bangkit tidur, dia fikir mana orang yang ada problem ni aku nak tolong. Nabi kata yang macam ni semua sekali ni lebih aku sukai berbanding orang yang duduk iktikaf. Duduklah masjid beriktikaf, bukan di masjid biasa, di masjid Nabi. Nabi kata masjid Nabi ni dia punya kelebihan, dia punya ganjaran lebih berbanding buat iktikaf di masjid kita ni. Salat yang dibuat di masjid Nabi di Madinah di Arab Saudi tu, pahala dia menyamai 10,000 salat di tempat lain. Nabi kata yang duk tolong orang, yang cari orang tak cukup makan, yang cari orang berhutang dia nak tolong bayar hutang, yang cari orang kena kesusahan malapetaka ni, orang macam ni kalau dia buat benda tu, lebih aku suka berbanding orang yang menyibukkan diri beribadah di masjid aku. Berapa hari? Sebulan. Tunjuk pada kita bahawasanya agama Islam ini agama yang kempen penganut dia untuk buat baik, untuk bantu orang, beri manfaat pada orang. Buat ibadah lah. Duduk masjid, salat, puasa tu buat, tapi dalam masa yang sama tolong orang. Bahkan kalau kita tengok Nabi dalam hadis, Nabi pernah sebut ada satu orang dia kuat buat ibadah, datang masjid hari-hari, salat malam lagi, bangun tengah malam, beribadah, berdoa, bersalat. Lepas tu puasa, zikir. Tapi dia ada satu problem, dia suka keji jiran sebelah rumah dia. Ini hadis yang sahih yang kita biasa dengar. Nabi kata orang tu daripada ahli neraka. Tunjuk pada kita apa dia? Orang Islam ni dia tak akan sempurna Islam dia kalau dia hanya duduk sibuk buat ibadah diri dia, dia fikir diri dia, dia tak fikir diri orang. Tak sempurna, tak elok Islam dia, tak sempurna keislaman dia. Okay. Jadi ini bab yang kita sebut sebagai humanity ataupun kemanusiaan, yang ada disebut secara detail dalam Islam ni. Kalau kita buka Quran banyak lagi lah ayat-ayat yang cerita tentang bab tolong orang ni, jadi orang sebaik-baik orang. Dan kita kena tahu bahawasanya bila mana kita hidup sebagai manusia ni, ini ialah benda yang dinilai di sisi ataupun di mata Tuhan tu sendiri. Allah Ta'ala ni dia tengok manusia ni sejauh mana hubungan dia dengan orang lain. Okay. Jadi program yang kita buat hari ni kita meraihkan orang, beri sumbangan pada orang-orang yang baru masuk Islam ke, yang dah lama ke, golongan-golongan yang susah ke. Ini bab menyempurnakan keislaman. Kami orang Islam ni kena sempurnakan Islam dengan buat kerja macam ni. Dia bukan orang kata apa, pilihan nak buat tak nak buat.
tapi dia satu pelengkap kepada kecantikan agama yang dianuti oleh satu orang tu. Sebab tu kita kena dengar dan kita kena tengok apa yang disebutkan dalam sumber yang diimani dan dipercayai oleh orang Islam tu dulu. Tapi kalau kita nak tengok perangai penganut agama, itu tak boleh jadi ukuran kepada sejauh mana agama ni betul tak betul. Bukan hanya Islam, agama mana-mana pun. Sebab tu kita kena berinteraksi dengan sumber dia dulu. Tengok kalau agama ni siapa dia punya tokoh dia, siapa dia punya orang yang dia besarkan, apa kata-kata orang tu, apa yang dia tinggalkan daripada nasihat dia, khutbah dia ke ucapan-ucapan dia yang baik. Nak kena tengok yang tu. Tak boleh tengok lagi perangai penganut secara umum. Jadi sebab tu saya sebut di awal tadi, bab ni, isu ni ialah isu yang dipersetujui oleh semua orang. Semua orang dipersetujui. Termasuklah saudara kita yang non-Muslim pun setuju. Suka orang yang buat baik ni, setuju. Dan memang banyak agama dunia ni, saya boleh kata tidak ada lah kot agama yang kempen suruh buat jahat sama manusia. Bahkan ada setengah agama yang sangat besar ataupun sangat, orang kata apa, tinggi nilai menjaga hubungan dengan manusia, termasuk menjaga hubungan dengan alam. Sebab tu kita akan tengok sebahagian agama-agama yang melarang penganut dia ni cabut pokok, rosakkan tanaman secara suka hati, larang. Bahkan ada agama yang tak makan buah yang duduk di pohon dia, kena tunggu buah tu jatuh dulu. Sebab apa? Sebab tak mahu menyakiti alam semula jadi ni. Sampai tahap tu, saya nak kata apa, manusia dia nakkan suasana kebaikan, dia nak suruh kita ni jadi sebaik-baik manusia. Sebab itulah, daripada apa yang kita tengok dan kita dengarkan tadi, pertama kita kena tahulah, Nabi Muhammad tu sendiri, dia bukan orang yang kata saja, dia juga menunjukkan sikap dia. Sebab tu dalam riwayat yang banyak, hadis yang banyak, Nabi ni bila mana masuk bulan Ramadan, kata isteri Nabi suka bagi sedekah pada orang. Dan cara Nabi bagi bantuan pada orang ni macam orang yang tak takut miskin, dia bagi betul-betul. Walaupun Nabi tu bukanlah dalam list orang kaya pun zaman tu, tapi dia bagi tu banyak, dia bagi tu macam-macam, dan dia tak pernah menghampakan orang yang datang meminta. Jadi itu benda yang kita kena tahu daripada bab sebaik-baik manusia. Selain pada tu, saya nak sentuh sikit dalam masa beberapa minit lagi yang ada ni, sebab saya punya tazkirah ni sampai 6.30 je. Okay. Beberapa minit yang ada ni saya nak sentuh sikit. Ini khusus bagi saudara-saudara kita yang baru masuk Islam ni lah. Okay. Ni saya sebut agak khusus sikit ataupun agak menjurus cenderung sikit. Okay. Antara bab kebaikan juga ialah mencari sesuatu yang benar dalam hidup. Dalam hidup kita ni kita nak cari apakah yang benar, yang puas dengan hati kita, yang bukan setakat hati kita puas, tapi yang menjadikan kita, yang menciptakan kita, Tuhan yang ciptakan kita pun setuju benda tu yang dia nak daripada kita. Okay. Saudara-saudara kita yang baru memeluk Islam ni, saya tahu sebahagian mereka yang baru memeluk Islam ni, perjalanan yang dia lalui tu agak sukar untuk dia kekalkan status dia, tak mudah. Bukan macam kami, bukan macam saya yang dah Islam daripada kecil ni. Okay. Jadi ini benda yang kita kena tahu. Bila mana kita dah pilih pilihan ni, kita kena sentiasa mencari jalan untuk memperkuatkan diri. Kita yakin, semakin hari kita yakin, kita percaya terhadap benda ni. Saya nak bawa satu kisah, tapi kisah ni panjang, saya nak ringkaskan je. Satu orang sahabat nama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni dia bukan orang Arab, dia orang Parsi. Salman Al-Farisi ni dia orang agama Majusi, Zoroaster. Zoroaster lah nama dia sekarang. Okay. Majusi. Berasal daripada Iran, kawasan Iran lah, negara Iran ni. Penyembah api, secara umumnya Zoroaster ni penyembah api. Okay. Dia ni disayangi oleh ayah dia, sehingga ayah dia layan dia macam anak perempuan dengan sebab sayang pada dia. Okay. Tapi dia ada satu dalam hati dia, dia rasa nak cari kebenaran, nak cari benda betul. Jadi dia tengok apa yang dia imani pada waktu tu macam tidak memenuhi
apa yang ada, kekosongan yang ada dalam jiwa dia tu, sehinggalah dia tengok orang-orang yang datang daripada Syam, datang ke kawasan Parsi tu, dia orang ni orang Nasrani ataupun Kristian. Akhirnya dia convert Kristian. Saya nak pendek cerita je. Lepas pada dia convert Kristian, dia jumpa beberapa orang padri dalam Kristian ni yang beritahu dia ajaran asal daripada kitab Injil ni ataupun Bible ni. Dan padri-padri itu ataupun rahib, istilah dalam bahasa Arab ni, padri itu dia beri maklumat. Cuma saya nak sebut, dia tu daripada Parsi pergi ke Syam. Parsi di Iran ni pergi ke Syam. Syam ni di Syria hari ni. Lepas tu turun balik ke Parsi. Lepas tu naik balik ke Syam. Lepas tu pergi ke semenanjung tanah Arab. Saya nak kata perjalanan dia ratus ribu kilometer yang telah dia lalui. Daripada dia tu salah seorang anak orang kaya di Parsi, sehingga jadi hamba nak cari agama yang benar, jadi hamba pada orang Yahudi. Cuma kalau kita amati cerita dia, sebab masa tak panjang, saya nak sebut macam untuk pesanan bagi mu'allaf kita ni lah. Okay. Lepas dia bertemu dengan Nabi Muhammad, dia tak pernah sebut, ataupun sepanjang dia nak cari agama yang benar ni, dia tak pernah sebut pun menyesalnya aku tinggal kekayaan yang ada dulu. Tak pernah dia sebut. Tak pernah dia kata kalau aku ni tak sibuk cari agama ni, aku kekal dengan kekayaan ayah aku dah hidup mewah dah di situ. Dia tak pernah sebut, dan dia tak pernah pun rasa rugi dengan pilihan yang dia buat, sebab dia berusaha mencari kebenaran. Dan itu juga antara bab kebaikan diri kita. Maknanya kita ni antara contoh kebaikan orang tu, bila mana dia nak cari kebaikan, dia benarkan kebaikan. Walaupun agak berat nak terima kebaikan. Nak terima kebaikan ni payah, nak terima kebenaran ni agak sukar. Cuma nak sebut kepada kita, tetaplah diri itu di atas kebaikan, supaya kita ni sentiasa mendapat keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi itu sedikit sebanyak saya punya tazkirah pada petang ni. Saya tak nak cerita panjang. Okay. Cuma saya nak sebut bahawasanya poin kita yang pertama, yang paling utama dalam tazkirah petang ni, ialah untuk kita bersetuju manusia yang baik itu disukai oleh Tuhan, disukai oleh semua orang, tak kira agama apa pun, semua akan suka pada dia. Hatta binatang yang melata pun akan suka pada orang yang buat baik. Jadi kita agama Islam ajar untuk orang buat baik. Dan sahabat kita yang non-Muslim pun, agama dia orang pun ajar untuk buat baik. Jadi hari ni manusia ingin melihat sesama kita ni hidup dalam keadaan buat baik. Semua kita kena berusaha untuk jadi orang yang baik, orang yang tidak making trouble dalam masyarakat. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, ni saya nak tutup yang terakhir. Manusia ni dia ada dua golongan. Satu golongan Nabi kata orang yang bila mana dia mati, dia mustarih minhu. Dia mati dia berehat. Ada satu golongan mustarah anhu, dia mati orang berehat. Ada dua golongan manusia. Satu golongan orang ni bila mana dia mati, dia tu berehat. Orang pula rasa rugi, orang yang hidup ni rasa rugi, rasa sedih. Mati dah dia, orang yang baik, dia orang baik. Ada satu golongan Nabi kata orang ni dia mati, orang hidup ni berehat. Orang yang hidup ni kata alhamdulillah mati pun dia, hilang serabut kampung ni dengan mati dia ni. Yang tu kita tak nak jadi. Kita tak nak jadi orang yang disebut syukur dia ni mati, lagi duk hidup, lagi tu duk buat masalah. Nak tunjuk pada kita apa dia? Orang yang jahat ataupun orang yang berperangai buruk tidak disukai oleh mana-mana orang. Hatta binatang tidak mendapat rahmat dengan orang macam ni. Sebab orang yang perangai jahat, tengok binatang saja-saja pun dia nak pukul. Sebab tu kita akan tengok kes sebahagian orang tengok binatang bosan, pergi dekat tempat dobi, tengok binatang, tengok kucing, masukkan kucing dalam mesin. Itu sikap yang buruk. Semua orang tak suka macam tu. Dia basuh kucing tu sampai kucing tu mati. Itu bukan perangai seorang, bukan seorang Islam. Seorang manusia tak boleh berperangai macam tu hakikatnya. Jadi ini benda yang kita kena tengok, dan kita kena setuju, dan kita kena usaha diri kita untuk jadi baik. Dan saya rasa setakat tu saja kita punya tazkirah
peringatan pada petang ni, kita mohon pada Allah Ta'ala bagi yang Muslim, dengan duduk dalam bulan Ramadan ni, ibadah-ibadah yang kita lalui ni akan menatijahkan kita ni berperangai elok. Ada orang ibadah banyak tapi perangai tak elok. Dan juga saudara kita yang non-Muslim akan dapat melihat kebaikan kita sebagai Muslim ni, dan kita dapat hidup dengan harmoni, tak kira agama apa pun, dengan adanya orang yang suka buat baik ataupun orang yang nak jadi orang yang baik. Jadi setakat itu saja, saya mohon maaf jika ada tersilap kata, tersalah bicara. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat pada petang ni. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.